Maka ini menunjukkan betapa jenazah kaum muslimin itu perlu kepada doa, apatah lagi daripada kalangan anak-anak si mati itu. Tinggal lagi ada peristiwa, saya ingat kita pernah sebut sebelum ni, yang berlaku ketika mana si bapa itu meninggal dunia dan orang ramai datang ke rumah si mati untuk mengerjakan solat jenazah. Tetapi apabila ditoleh ke belakang, ternyata anak-anak si mati itu yang dah besar dah, yang sudah dewasa pun, tapi mereka tidak turut serta dalam solat jenazah tu. Maka rata-rata hairan kenapa anak-anak tak turut serta dalam solat jenazah untuk bapa mereka. Sedangkan kita dah sebut tadi bahawa objektif utama solat jenazah ialah untuk mendoakan si mati itu. Tetapi dalam peristiwa ini ialah anak-anak si mati itu sendiri tidak turut serta dalam solat jenazah. Maknanya apa? Mereka melepaskan peluang untuk mendoakan si bapa itu. Tapi apabila diselidik ternyata bahawa mereka tidak solat jenazah, bukan kerana mereka tak nak doa dan seumpamanya, tapi kerana mereka tak tahu nak baca niat untuk solat jenazah. Gara-gara sudah terpahat dalam minda mereka bahawa kalau nak solat kena tahu niat, dan niat itu kena dalam bahasa Arab. Jadi lihat ibarat halangan demi halangan. Kena tahu niat, maknanya niat tu tak boleh nak baca sebarangan. Ada lafaz-lafaz yang tertentu dan bukan sekadar lafaz yang dalam bahasa Arab. Lalu kesudahan bila dah tak tahu semua tu, maka ditinggalkan solat jenazah tu. Satu kerugian, satu benda yang tepat dilakukan oleh si anak, atau benda yang kita kata salah, bahkan tak wajar. Yang mana satu? Barangkali kalau ada yang keliru tentang hal ni, dia kata tak apalah, dan yang betul lah tu, kalau dah tak tahu niat, tak boleh lah nak solat. Barangkali ada yang kata macam tu. Kadang-kadang di luar sana ada macam-macam, tapi kita kena tegaskan bahawa ini semua kekeliruan dan kekeliruan. Sedangkan sebetulnya niat itu dalam hati antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu apa yang kita nak niatkan. Tak perlu nak dilafazkan, apatah lagi nak dilafazkan dalam bahasa Arab. Itu satu. Dan yang kedua, dalam solat itu sendiri, bila kita dah kata bahawa tujuan utama solat jenazah itu ialah doa, maka bagaimana pula daripada kalangan kita rata-rata yang hampir mungkin boleh kata 90%, barangkali 99% tak boleh nak berdoa dalam bahasa Arab. Sedangkan jenazah di depan kita ialah orang yang paling dekat dengan kita, jenazah mak bapak dan sebagainya, dan kita semestinya kita nak mendoakan untuknya, tapi kita tak tahu nak bahasa Arab. Ini pun sekali lagi ada sahaja halangan, pandangan di luar sana yang kata tak boleh kalau nak doa dalam solat kena dalam bahasa Arab. Sekali lagi, jangan terkejut kalau di luar sana, kalau dia dapat solat, ternyata bahawa dia tahu niatnya usalli, tapi bila datang nak doa, barangkali dia bertembung dengan halangan yang kesekian kalinya. Lalu kesudahan dia apa? Kalau dia solat jenazah pun dia tak baca doa. Nampak? Gara-gara halangan-halangan yang diletakkan untuk mereka. Lalu kesudahannya solat jenazah tanpa membaca doa. Bagaimana? Jadi sebab tu kita dah sebut tadi, hadis ni, jika kalian mensolatkan jenazah maka ikhlaskan doa untuknya, menunjukkan bahawa mendoakan untuk si mati dalam solat jenazah itu wajib, dan paling minimumnya ialah mengucapkan ya Allah ampunilah dia, Allahumma ighfir lahu. Jadi ini kita kata pentingnya untuk kita memahami permasalahan-permasalahan ini, dan kita mengatakan bahawa andainya seorang itu tidak tahu berdoa dalam bahasa Arab, maka boleh sahaja untuk dia berdoa dalam apa bahasa sekalipun, kerana Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Allah tidak menuntut pada kita untuk kita cakap juga dalam bahasa Arab seolah-olah Allah tak tahu selain daripada bahasa Arab. Kemudian jika ada yang kata boleh doa dalam selain bahasa Arab, ada pula yang kata tetapi tak boleh nak dilafazkan. Itu bukan doa jadinya, sedangkan doa itu perlu dilafazkan.